Sejak bila sedar tentang kepentingan ada mindset yang champion? Uji dari segi keluarga sakit. Okey. Mak sakit, parent ayah mati, mak sakit, adik-beradik Adakah bangkit. apa pendapat? Ada orang cakap yang muda-muda ni tak payah sibuk bagi nasihat. Okey, apa pendapat? Sebab dia orang rasa Welcome orang yang ada masalah, konsisten, semangat, lepas tu susah nak fokus. Ini belum aku masyarakat. Welcome to the Isbah Kingdom. Setelah lama kita tak muncul kerana Kodak habis podcast yang seterusnya atas permintaan ramai seluruh jagat raya, terutamanya adik-adik yang berusia 18 sampai 25 saya ingat. Ramai minat DMA Islam. So hari ni saya terbangkan khas DMA Islam jauh daripada Terengganu, Yuniza, datang ke Isbah Kingdom. Selamat datang DMA. terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. So DMA, hari ni teruskan macam mana? Macam jangan tangan jangan lupa, okay? Maintain attitude. Okay, make yourself comfortable. Nama saya Azri Walter. So kita punya podcast ni tujuan supaya kita punya perbualan ni matlamat dia adalah untuk memberi impak yang positif kepada viewers kita. Okay, yang mana dia orang boleh tengok ni dah 10 juta views lah ketika dia orang tengok ni. Okay. So DMA, saya nak tahu dulu. Sekarang ni DMA kira nama sedang mencanak naik. Okay. Di kalangan terutamanya yang kategori yang tadi saya cakap lah. Betul lah kalau saya tengok TikTok, DMA, adakah betul itu most followers? Betul. Bila saya check analitik, most follower berumur 18 hingga 24 tahun. Okay. So saya nak tahu dulu, apa tujuan DMA show up di media sosial? Pertama sebab personal branding. Okay. Personal branding untuk bisnes Bila kita ada crowd, kita boleh make money. Kedua, untuk saya punya my own self development. Maknanya bila kita buat konten yang berunsur self development, kita akan dekat dengan benda tu. Kalau kita selalu post ceramah, kita akan dekat dengan orang tu. Biasa macam tu lah. Biasa jarang orang post ceramah dia tak dengar ceramah. Biasanya orang yang post macam ceramah agama, dia pun dengar ceramah. Sama dengan self development. Okay. So DMA start buat konten tahun 2020? Betul, masa PKP. Kenapa tahun waktu tu? Kenapa tak sebelum tu? Apa turning point dia? Setiap orang dia buat sesuatu ni dia ada turning point dia. Secara jujur jauh di sudut hati, apa turning point untuk start buat konten show up tu? Untuk buat konten semasa 2020 tu, saya ada start buat bisnes tapi kecil-kecilan sajalah, jadi ejen. So saya ada belajar tentang personal branding. Okay. So saya buatlah konten, tapi konten apa? Disebabkan saya ni suka bercakap, so saya buatlah konten bercakap. Tu je sebenarnya. Okay. So purpose dia adalah untuk, matlamat dia adalah untuk buat bisnes lah, betul? Betul. Okay. So sekarang ni DMA, bila saya tengok ada video-video saya tengok, DMA ni sekarang ni student kat Yuniza. Lepas tu DMA ada cakap tentang nak isteri berapa nak bagi nafkah kan. Okay, saya punya angle apa tau, saya nampak ketika usia macam ni, DMA ada unlimited punya mindset. Yang mana bagi saya kat luar sana, ada orang dia nak ada income 10,000 dia tak berani. Ataupun untuk jadi kaya pun dia, awak nak jadi kaya tak? Dia kata, tak tahu lagi. Dia tak berani. Okay, padahal benda tu free je. Betul. Okay. So tapi saya nak tanya, macam mana DMA boleh ada mindset unlimited tu? Sebab kalau kita tahu dalam society ni, kita memang diprogramkan untuk banyak benda yang limited kan. Benda-benda yang terhad. So apa turning point dia? Apa yang merangsang kepala otak DMA tu untuk ada that kind of mindset? Mungkin saya punya turning point bila saya start buat bisnes, walaupun bisnes tu kecil je, jual produk. Saya pernah jual kerepek tepi jalan, suka jual menjual. Dan benda tu membuka minda saya. Dulu sebelum saya buat bisnes, saya tak terfikir pun, saya anggap bisnes ni susah, nanti rugi. Tapi bila saya buat, saya tahu kita ni tak boleh limited lah. Kita kena kaya, dan disebabkan family saya ni bukan family susah. Mak ayah kerja kerajaan. So walaupun tidak kaya, tapi saya dalam kategori sederhana, ada duit. Duit banyak, nak beli apa pun boleh.
Dan disebabkan saya ada banyak duit ni, saya terfikir, oh duit ni penting. Sebabkan saya ada duit. So sekarang dulu guna duit parents banyak. So bila saya lepas kerja nanti, aku perlukan duit banyak juga. So jalan dia bisnes lah. Sebab kalau saya buat kerja, susah nak dapat 10,000 sebulan. Saya nak duit banyak dan saya letakkan permulaan tu saya nak 10,000 sebulan untuk permulaan. Okay, so maksudnya DMA memang looking forward untuk jadi usahawan. Betul. Okay, soalan saya, kalau DMA nak jadi usahawan, kenapa masuk universiti ambil Bachelor of English with Communication? Betul ke? Betul. Bachelor of English with Communication. Ya, kenapa? Sebab dulu saya mohon UPU semasa umur 19 tahun. Masa tu saya Boleh dekatkan sikit, dekat dengan mic. Okey. Okey. Dulu semasa saya mohon UPU lepas STPM, masa tu usia 19 tahun. Masa tu tak nak buat bisnes lagi. Semualah masuk U. Tapi lah kalau dulu semasa saya umur 19 tu, saya dah terfikir macam sekarang nak buat bisnes, saya tak masuk U kot. Okay. I mean for what? Tapi dah masuk tu masuk je lah. Okay. Tak, sebenarnya ni saya punya view lah. Saya sokong kalau budak-budak, kadang ada orang ingat saya ekstrim. Kalau kita tahu kalau barat ni dia ada memang Jangan masuk U. jangan masuk U, jangan pergi sekolah kan. Cuma saya lebih bijak daripada diorang dekat barat tu. Sebab bagi saya, katalah DMA ambil course bahasa kan. Bagi saya bagus sebab ia adalah satu advantage kan, terutamanya kalau kita nak jadi usahawan. Dan bukan saja usahawan, bagi saya kat luar sana, apa saja career kan, kalau orang tu dia ada advantage bahasa, apa-apa bahasa, dia always akan lebih daripada orang lain. Betul. Kan? Jadi maksudnya saya punya view tentang pendidikan ni macam ni lah. Seseorang tu okey kalau sesiapa rasa dia sesuai dengan sistem akademik, dia nak pergi jauh dengan dunia akademik, dengan syarat dia mesti tahu dia nak jadi apa. Bukan dicorak atau diatur oleh orang lain. Betul. Betul tak? Betul. Sebab ramai orang dia macam tu, dia diatur. Dia tak tahu nak jadi apa. Dan saya yakin antara faktor lain DMA ambil course ni sebab parents, betul? Betul. Parents dua-dua cikgu bahasa Inggeris. So saya lebih cenderung kepada bahasa Inggeris lah. Okey. Tapi kenapa tak ada buat content dalam bahasa Inggeris? Sebab mungkin dulu saya punya mindset, saya nak target audience Malaysia kot. Tak terfikir pula nak buat luar negara. Sebab Sekarang nanti orang takut orang Malaysia tak faham kalau saya buat bahasa Inggeris. okay. So maksudnya lepas ni boleh buat dua-dua lah. Betul. Sebab saya punya mindset macam ni. Kalau boleh tapau seluruh dunia, kenapa Malaysia je, betul tak? Why not? Kan? Why not? Okay, so tu antara saya punya benda-benda. Sebab saya tak nak tanya benda-benda personal kan. Bagi saya personal adalah personal dan mungkin ada orang lain dah pernah tanya. Okay, so sekarang ni macam mana DMA sejak bila sedar tentang kepentingan ada mindset yang champion ni? So ada orang dia tak peduli pun pasal mindset. Betul. Kan, dan dia pun tak tahu mindset tu apa. Bila dah besar sikit baru dia. Maksudnya pola pemikiran kan. Cara kita berfikir. So apa turning point yang membuatkan DMA rasa aku kena berfikir macam ni? Bila saya buat bisnes, bila saya belajar tentang bisnes, walaupun sikit-sikit macam saya mention sebelum ni, just jual tepi jalan ataupun jadi ejen produk. Dan bila saya masuk, saya belajar, benda tu memang mindset ni penting. Bila mindset lemah, kita tak akan mampu berjaya. Contohnya, berapa ramai lelaki ataupun remaja dia ada masalah dalam percintaan ataupun saya panggil asmara bana. Asmara bana ni lautan percintaan lah. Saya panggil asmara bana. Ramai yang jadi SBB ataupun sad boy bana. Sad boy ni orang panggil golongan lelaki yang hidup dalam kesedihan dan hidup dia tu dikuasai oleh emosi kesedihan. Disebabkan mindset yang tak champion lah. Kena tinggal awet, dia pergi healing. Dia tak pergi gym. Itu masalah. So mindset penting. Okay, so jadi maksudnya turning point dia bila DMA faham tentang bisnes lah. Betul. Okay, maksudnya bisnes adalah jalan untuk merangsang karakter seseorang tu. Sangat betul. Cara berfikir. Sebab kadang dalam masyarakat kita ni ada orang kata duit tak penting. Okay, so apa pendapat DMA? Apa hubung kait kita cari duit dan apa dia punya growth yang akan berlaku?
Duit akan membantu dia selesaikan banyak masalah. Saya tak boleh bayangkan kalau hidup saya ni kekurangan duit. Sebab saya diuji dari segi keluarga sakit. Okey. Mak sakit, parent ayah mati, mak sakit, adik-beradik sakit. Lepas tu pak saudara banyak yang meninggal. Tapi kelebihannya Tuhan bagi dari segi kewangan tidak lagi terganggu secara kritikal. So disebabkan banyak duit ni saya boleh tolong belikan keluarga saya makanan, tolong pergi mall, bawa dia orang jalan-jalan. Saya tak boleh bayangkan kalau saya tak ada duit. Okey. Disebabkan tu saya sedar bahawa duit ni memudahkan kita dan menyelesaikan banyak problem. Dia adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup lah. Banyak So pilihan. bagi DMA duit penting lah. Sangat-sangat penting. So kalau mungkin orang kalau katakanlah orang tu kata duit tak penting. Apa DMA nak cakap kat dia orang? Mungkin dia orang tak faham bagaimana duit berfungsi. Contoh, kalau benda simple nak pergi gym kena ada duit. Dengan duit ni saya boleh invest dalam suplemen, saya boleh beli whey protein, creatine. Tu dari segi benda yang simple. Nak cantik, skincare perlukan duit. Semua benda perlukan duit. Okay, Bagi saya. Baik. Okay, so apa lagi? Saya dah macam apa pengacara majlis. Okay, DMA. Rutin. Adik-adik dia suka benda-benda rutin ni kan. Rutin, apa rutin champion tu? Yang mungkin DMA boleh share kat orang pagi. Macam mana pagi? Rutin Rutin hidup. Rutin hidup. Kalau segi rutin tu, kalau benda yang saya selalu buat, kalau jadual tu saya tak tentu sangat kot. Tapi yang saya ada ialah saya cut dua benda dalam hidup ni, dan benda ni menyebabkan hidup saya makin better lah, makin hebat. Pertama, saya cut muzik. Sebab muzik ni menselurkan hidup saya. Tak ada faedah. Saya cut muzik, saya ganti muzik dengan podcast. Contoh, saya perjalanan daripada Kelantan ke Terengganu, balik Iniza. Kalau saya dengan muzik, 2 hours dengan muzik, tak dapat apa. Dapat dopamin murahan, dapat ketenangan sekejap. Tapi bila saya ganti dengan podcast Andrew Tate, dengan ceramah Mufti Meng, so saya dapat pencambahan minda. So kita lagi better daripada orang lain. Orang lain dengan muzik, kita dengan podcast. Kedua, saya cut sugar. Cuma sugar ni saya lebih ringan lah. Kalau kadang-kadang kita minum kat sugar. Tapi most of the time saya memang cut sugar, aminan kosong. Maknanya sugar tambahan lah. So dua benda ni menyebabkan hidup saya makin bagus lah. Okay, sebenarnya kadang-kadang mungkin ada orang ingat saya ni panggil DMA mungkin nak tibai ke apa kan. Tapi sebenarnya saya jinak orang dia. Okay, DMA sebenarnya kan saya suka bila DMA menonjolkan satu karakter yang mempunyai keyakinan diri. Sebab saya pun buat konten, buat live. Saya dapati zaman hari ni, zaman moden ni, generasi lelaki khususnya, adik-adik itu ada ramai orang ada masalah low self esteem. Saya tak pasti DMA punya crowd. Ada tak buat live soalan-soalan macam ni selalu? Selalu. Kan? Kurang keyakinan diri. Betul. Okay. So pada pandangan DMA, apa yang seseorang tu kena buat untuk menaikkan keyakinan diri dia? Keyakinan diri dia, bila orang tanya saya macam mana nak confident, saya akan tanya balik, confident tu apa yang kau maksudkan? Adakah confident tu maknanya confident untuk bercakap di khalayak ramai? Contohnya buat podcast ataupun presentation, ataupun yang dia maksudkan tu dia insecure dengan diri dia. Contoh muka dia hodoh. Kalau insecure, saya bagi mindset, iaitu mindset pergi mampus dengan apa orang fikir dan pergi mampus dengan kita punya insecure. Dah kau pendek je lah. Ni dah lah pendek tak confident. Dua benda. Dah lah pendek, gigi jongang, hitam tak confident. Banyak benda. Pilih satu je. Pendek dan confident. Jangan pendek dan tak confident. Dua benda. Pilih satu je. Pendek. Kalau gigi jongang. Kalau apa lagi? Gemuk je. Jangan jadi gemuk dan tak confident. Pilih satu. Okay. So maksudnya DMA punya nasihat kat dia orang ni lebih kepada bersifat mindset lah. Lebih kepada bersifat mindset. Okay. Kalau macam saya suka dia orang create new routine. Yang pertama saya believe macam ni. Kita start dengan apa kita ada. Iaitu fizikal kita. Khususnya untuk lelaki lah. Kalau sesiapa yang ada rasa tak yakin dengan diri, saya cadangkan kat dia orang, get a good shape dulu. Betul. Okay? Pergi gym, exercise, make sure kita fit. Secara automatik,
bila kita punya fizikal dalam keadaan yang solid, sharp, automatik kita akan confident. Betul. Kan? Berbanding dengan kita, kadang orang dia salah faham. Dia ingat confident ni dia macam ada satu switch yang orang lain bagi. Okay, saya percaya confident ni dibentuk oleh apa yang kita buat setiap hari. Terutamanya kita punya physical. Ada orang memang dia gifted dengan physical dia yang out of shape, dia still confident. Ada orang macam tu. Okay, just imagine kalau orang, sebab kadang ada orang dia guna macam tu. Buat apa aku nak get a good shape? Sebab aku overweight pun aku boleh confident. Imagine kalau dia macam tu dah confident, bayangkan kalau dia ada physical yang fit. Betul. Mungkin 1000 kali ganda. Betul. Dan untuk orang yang dia tak pernah try, why not give a shot? Betul. Kan, at least try dulu. Betul. Nanti tak okay, kita fikir lain. At least kita give a shot dulu. Itu saya punya advice lah. Nanti mungkin DMA boleh bagi tahu dia orang. Dan dulu saya tak ada exposure. Saya memang atlet, tapi saya buat dalam keadaan tak faham. Saya blessed sebab saya memang jadi atlet je. Tapi saya tak ada kefahaman tu. Betapa pentingnya ketika remaja ni nak develop kita punya fizikal, sebab level testosteron kita ni tinggi. Waktu remaja ni paling tinggi sekali. Betul. Sebab nak develop masa ni kita perlukan hormon tu. Betul. Jadi kalau orang tu 45 baru nak start, tak dinafikan boleh kan, tapi kita rasa rugi. Kena start daripada awal. Sebab apa tahu DMA? Ni mungkin DMA boleh, saya nak sampaikan mesej ni supaya DMA boleh bagi tahu dekat audience kan, dekat DMA punya follower. Jadi saya pun dapat pahala juga. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni, parents lah terutamanya yang kebanyakannya, bila anak-anak dia dekat sekolah, bila anak dia nampak cenderung dalam bidang sukan, selalunya parents yang standard akan buat apa? Halang fokus akademik. Yes. Kita diprogram macam tu. Seolah-olah sukan ni benda yang tak bagus. Betul. Okay, benda yang tak elok, tak ada masa depan dan sebagainya. Okay. Jadi sebenarnya, imagine belajar akademik ni, dia adalah aktiviti untuk kita punya otak. Okay. Betul. So bila fizikal kita tak ada aktiviti, berapa handal pun kita punya otak, at the end of the day, kita punya ability untuk handle pressure, untuk melalui hidup, macam-macam lah dari segi pergerakan semua, kalau tak competent, macam mana? Betul tak? Why not? Ini saya punya cadangan. Why not parents kan? Ni mungkin DMA boleh share juga kat dia orang kan, ataupun adik-adik tu. Why not? Kenapa kita limitkan kebolehan manusia? Kenapa kita terhadkan? Why not? Kalau budak tu dia kena belajar, suruh dia belajar dalam masa sama, dia handal sukan juga. Betul. Apa masalah? Faham tak? Kenapa tak bedal semua? Kenapa ambil sikit-sikit? Sebab bila manusia tu dia ada full physical activity, ada banyak benefit yang dia akan dapat. Okay, sebab tu memang dekat diri dia. So ni antara benda yang dalam masyarakat kita yang mungkin dia orang tak ada exposure, dia tak faham betapa pentingnya sport, fitness untuk seorang lelaki lah khususnya, baik lelaki baik perempuan lah. Dua-dua penting. Okay, so itu antara saya punya first round lah. Mungkin DMA pun ada perkara yang nak share ataupun nak tanya, kita boleh teruskan. Saya pun setuju juga macam tuan kata, fizikal pun kena develop juga, tak boleh mindset saja. Saya pernah pesan, saya kata, kalau kau gemuk, pertama kau kena terima dulu kau gemuk, okey. Kau gemuk, okey, beres. Be confident. Dalam masa yang sama, pergi gym, diet, supaya kalau sekarang pun kau boleh confident, kau boleh latih mindset kau untuk confident dalam keadaan gemuk, maka bila kau kurus nanti, kau akan lebih-lebih lagi confident. Betul? So, okay, DMA sekarang ni ada haters. Haters ramai. Ramai. Tapi depan-depan dia orang ambil gambar. Dia orang belakang-belakang je dia orang haters. Depan-depan ambil gambar. Okay, saya nak share dengan DMA fundamental haters. Sebab mungkin saya dengan DMA, saya lebih berpengalaman dalam bergelombang haters lah. Sebab saya famous awal, maksudnya bukan kat media sosial. Saya famous start daripada sekolah rendah. Okay. Sebab tak ramai, ataupun waktu tu saya seorang je umur 12 yang wakil Malaysia. So famous. Okay. So bila dia sebenarnya macam ni, dia start daripada psikologi manusia sebenarnya. Manusia cenderung untuk rasa selesa dengan orang yang ada persamaan dengan kita. Betul. Okay. Kenapa kebencian tu muncul? Katakanlah ada orang, dia bukan macam kita. Karakter dia berbeza. Dia jenis senyap, tak suka show up, bukan jenis loud.
Okay, so bila dia tengok orang yang tak macam dia, automatik dia akan tak suka. Betul. Faham? Jadi sebenarnya dia bukan tak suka kita. Dia sebenarnya rasa benda tu tak sama dengan kita je. Sebab ni di sini saya nak supaya DMA faham dan kita letak empathy tau, supaya kita tak ada kebencian dekat haters. Saya ada banyak keadaan haters ni, dulu haters, lepas tu jadi dia suka. Jadi minat betul. Sebab mungkin dia tak faham lagi. Lama-lama dia dah start faham, oh sebenarnya aku dengan dia karakter tak sama. Itu je, tapi apa yang dia cakap make sense. Ada benda yang boleh benefit. Okay, dan saya nak tanya, macam mana DMA berinteraksi dengan haters ni? Adakah biarkan reply dengan sarkastik ataupun berdebat? Bila dengan haters ni, saya tidak akan bagi nasihat dan saya tidak akan react to haters. I don't react to haters lah. Sebab bagi saya haters ni sia-sia. Kita kena pilih tenaga kita nak disalurkan di tempat yang betul. Kalau kita disalurkan energi kita untuk balas haters, berdebat dengan diorang, bazir masa. So choose your war correctly lah. Pilih peperangan yang betul. Betul. Bukan dengan haters. Dan haters pun macam tuan kata, dulu mula-mula dengar dia benci, tapi lama-lama ramai juga haters ni dia bertukar kepada supporters. Kata dulu aku benci, aku block mamak ni, tapi sekarang aku dah follow dia. So dia orang baru boleh terima sebab mungkin bagi saya karakter macam DMA ni dia kategori rare. Dikala semakin ramai orang tidak ada keyakinan diri, kan, konon-konon humble, dan ramai orang dikeliru antara humble dengan low self esteem. Betul. Introvert dengan low self esteem, dan juga arrogant dan confident. Ramai orang dia keliru sebab a very thin line antara semua tu. Sebab tu kadang-kadang orang cenderung untuk judge kita. Dan sekali lagi saya bagi tahu, saya suka bila DMA menonjolkan keyakinan sebab dikala ramai adik-adik ni semakin hilang keyakinan diri. Ada banyak faktor lah, sebab media sosial, pemakanan, cara dia besarkan, dan bagi saya untuk membesar macam bayar DMA atau bawah, kalau saya bayar korang, saya pun tak tahu lagi saya boleh adapt ke tak dengan keadaan dunia yang terlalu laju. Faham tak? Ni kat sana internet orang ni bunda-bunda dah berjaya, aku belum habis belajar lagi, stressful tu. Betul. Kalau orang tu tak boleh handle, dia boleh depress. Sebab tu bagi saya media sosial ni dia tak sesuai untuk semua orang. Orang tu dia kena tahu bila dia consume media sosial dia jadi apa. Kalau dia semakin ada rasa insecure dan sebagainya, dia kena stop on the spot. Kalau tak, dia akan menghancurkan diri dia. Sebab game ni bukan untuk semua orang. Betul. Dia sangat-sangat mencabar. Okay, seterusnya. Dan DMA pernah tak secara spesifik cakap pasal individu lain? Maksudnya mengulas tentang kesalahan orang lain di media sosial. Ada buat tak kerja-kerja tu? Personal attack tak ada lah. Tak ada. Tak pernah personal attack. Kalau ada pun mungkin satu ataupun dua video yang teruk sangat, terlalu teruk, yang mana dia buat kemungkaran tu secara besar-besaran, turut sangat. Itu pun memang kalau cari kat video saya tak jumpa, sebab mungkin satu video je ataupun tak silap dua je. Okay. Satu-satu je. Dan maksudnya tak, maksud saya ada tak kadang-kadang kita tengok ada orang dia buat konten ni, cara dia ialah serang orang. Dia okey, contoh, okey kau tengok dia ni salah bla 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 bla. Faham tak? Faham. Konten dia adalah mengulas tentang orang lain. Betul. Faham? DMA ada buat macam tu tak? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Sebab di sini kalau saya rasa DMA punya konten banyak cakap pasal diri sendiri, betul? Secara betul tak? umum Contoh, lah. Saya, aku buat macam ni, betul tak? Pasal itulah diri sendiri. Bagi saya, lebih baik kita cakap pasal diri kita daripada cakap pasal orang. Sebab bila kita cakap pasal diri kita, confirm kita tahu diri kita. Tapi kalau kita cakap pasal orang, kalau tak betul, kemungkinan jadi fitnah. Betul. Faham tak? Sebab ada orang kadang-kadang dia memang konten dia adalah untuk cakap pasal orang. Betul. Jadi DMA teruskan dengan attitude tu. Fokus cerita je pasal diri sendiri. Kadang-kadang orang akan cakap, engkau ni tak bosan ke asyik cakap pasal diri kau? At least better daripada aku cakap pasal orang. Betul. Faham tak? Dan at least hidup aku ni ada banyak benda aku nak cakap. So kalau kau tak ada apa nak cakap, maksudnya kau kena work harder. Hidup dia boring kan maknanya. Kau tak ada apa nak buat. Sebab kalau sebenarnya kita semua adalah content creator. Kita semua ada content. Benda yang kita lalui dalam hidup. Cuma ada orang pilih untuk cerita di internet, ada orang pilih untuk cerita kat anak-anak, ada orang pilih untuk cerita kat keluarga, kat jiran dan sebagainya. Semua orang dia ada cerita dalam hidup dia sebenarnya. Okay. So seterusnya,
Okay, saya nak tanya, kalau DMA tengok umur 18 sampai 24 ni ramailah ada low self esteem. Ramai. Okay, saya nak tanya, apa punca DMA rasa? Kalau punca kepada dia insecure tu boleh jadi sebab parents dia masa kecil suka hina dia. Tapi pandangan saya yang paling kuat adalah sebab mental dia orang lemah. Sebab saya kena body shaming more than most people sebab saya buat content. Dan konten saya lebih kepada menegur masyarakat. Kalau buat konten memasak, kena kecam juga tapi ratio dia kurang. Saya terus tegur orang jangan jadi sad boy. Sad boy ni bocah, ada crush ni bocah. Maka saya kena body shaming lebih daripada most people, yang mana most people tak buat konten. Kalau buat konten dia orang konten yang peaceful. Play safe. Play safe, konten play safe. Tapi saya kena lebih daripada most orang, tapi tetap saya tak insecure sebab kita latih mental kita. Pergi mampus orang nak body shaming. Tapi sekarang banyak remaja dia orang mental lemah. Sebab kita tak boleh halang orang untuk body shaming kita. Zaman Aristotle ke zaman Plato, zaman Socrates, zaman Einstein, zaman moden sekalipun tetap akan ada orang body shaming. Kita tak boleh halang. Kita tak boleh ubah orang, tapi ubah mental kita, mindset kita untuk jadi kalis terhadap body shaming. Okay. Kebal body shaming. Okay. So DMA kena di body shame ni, body shaming ni sebelum media sosial ada? Sebelum media sosial secara face to face lah. Yeah. Tapi tidak sebanyak media sosial lah sebab terhad dia tak kan. besar. Tak besar. So benda tu ada berlaku lah. Ada je. Sebab bila kita lelaki membesar dengan ni, benda tu a part of joke untuk kita lelaki kan. Betul. Kan saya tak tahulah DMA macam mana. Saya membesar dekat Johor. Saya sekolah kat Johor. Okay, Johor ni dia punya level menganjing dia memang power punya. And saya rasa blessed alhamdulillah sebab saya sekolah dekat sekolah sukan Madam Nawar dulu. So majoriti orang Johor yang sekolah kat situ adalah daripada negeri lain. Saya daripada negeri lain. So daripada tempat asal saya, kita tak ada macam tu. Tapi dia orang punya level menganjing, cara cakap tu semua, alhamdulillah saya membesar tu saya train dia punya mind. Dan benda tu a part of kita, bagi kita orang biasa je. Betul. Tapi bila orang lain dengar, macam kenapa cakap macam ni kan. Tapi it's a part of untuk joke untuk lelaki sebenarnya. Okay, apa solution dia kepada orang yang ada low self esteem ni, kurang keyakinan diri, insecure? Solution apa? Solution pertama dari segi mindset latih mindset. Bila orang body shaming kita latih. Latih tu nak kena buat apa? Latih mesti ada exercise dia. Apa nak kena buat? Contoh kapur kasut ke apa ke contoh? Kalau saya bila orang body shaming saya just latih untuk tidak untuk mampuskan dia punya body shaming. Macam tu je. Bila ada stimulus ataupun rangsangan, kita latih pergi mampus. Lama-lama kita akan makin kebal lah. Okay, maksudnya DMA tak train diri untuk tidak take things personal. Yes. Tak masuk dalam minda, betul? Tak masuk dalam minda. Jadi kita akan rasa sakit bila kita masukkan dalam minda. Yes. Kan? Orang tu lepas dia cakap, dia teruskan hidup dia. Betul. Tapi kita yang menderita kerana terus biarkan dia orang ni. Yes. So kena belajar keluarkan. Betul. Maksud jangan biar masuk. Jangan biar masuk lah. Cara jangan biar tu macam mana? Saya tak boleh ajar yang tu. Saya just boleh kata kalau kita hanya latih mindset, cuba pahatkan hari-hari, pergi mampus dengan mulut orang. Itulah. Dan mungkin tak semua orang boleh buat cara ni. Mungkin ada orang lain dia perlu kaedah lain. Dan saya aware tentang benda tu. Sebab tu saya tak paksa semua orang untuk ada mental kuat. Sebab saya yakin ada orang mental dia takkan kuat sampai bila-bila. Dia takkan mampu confident sampai mati. Tapi saya punya nasihat ni hanya untuk orang yang mampu buat dengan saya punya kaedah. Latih mental kita, pergi mampus dengan apa orang fikir, body shaming dan sebagainya. Apa DMA punya perjuangan sebenarnya? Perjuangan saya nak buat banyak duit. Okay, so maksudnya content tu purposely perjuangan content tu. Content tu content tentang self development lah. Kita nak develop orang supaya jadi orang yang lebih baik, lebih hebat. Okay, lelaki dengan wanita. Lelaki dan wanita, terutamanya lelaki lah. Lebih fokus kepada lelaki sebab wanita saya bagi kelonggaran sikit sebab dia orang nak menangis kot kau lah. Dia perempuan. Dia emotional. Macam lelaki dia tak boleh menangis sebab benda bodoh. Itu saya punya take. Saya punya take tentang menangis, lelaki tak boleh menangis kecuali benda tu boleh dia menangiskan. Okay, ada agenda datang daripada barat kan. Dia kata it's okay untuk nikmati, it's okay untuk react how you feel. Betul? Betul. So apa pandangan dia? Especially lelaki. Jika lelaki react
based on how he feel, maka akan wujud lelaki yang pukul perempuan. Sebab lelaki yang pukul perempuan adalah lelaki emosional. Dia dikawal oleh emosi. Lelaki hebat dia tak boleh dikawal oleh emosi. Kau down ke, kau sedih ke, kau nak marah ke, kau buat benda yang sama. Kau tetap solat, kau tetap buat business, kau tetap pergi gym, kau tetap study. Tu beza lelaki hebat dan lelaki tak hebat. Lelaki biasa-biasa dia ikut emosi. Bila sedih tak buat business, bila sedih tak pergi gym. Tapi lelaki hebat bila sedih ke, marah ke, orang panggil horny ke, tetap kena pergi gym, tetap kena study. Sama je. Okay, so saya boleh relate kenapa DMA berpegang teguh dengan prinsip ni, because you walk the talk. Yes. Sebab based on saya punya research, DMA punya keluarga kan, ayah dah meninggal. Betul. Kan, mak dalam proses nak sembuh, adik-adik dalam proses nak sembuh. Tengok perkataan saya guna, very positif. Saya cakap diorang sakit, kan, saya cakap diorang dalam proses nak sembuh, insyaAllah. kan. So DMB kena selalu cakap macam tu. Jumpa mak, cakap mak dalam proses nak sembuh ni. Kita feed mind dia, kan. So maksudnya imagine kalau DMA anak pertama, betul? Betul. Anak pertama lelaki dengan ayah tiba-tiba tak ada. Betul. Okey, dengan sumber pendapatan, dan setahu saya DMA belajar tak pakai PTPTN, betul? Tak. Macam mana? Apa jadi kalau DMA ikut emosi? Saya akan menangis, saya akan tak pergi Uniza. Saya nak akan berhenti Uniza, confirm saya berhenti Uniza. Sebab mak kita kot yang dulu mak saya seorang independent. Maknanya ada gaji, ada kereta. Lepas tu dia boleh urus diri, dia boleh bayarkan semua benda, dia urus family. Tiba-tiba sakit, dia tak boleh buat apa. Boleh urus diri dia je. Dia tak boleh pergi kerja. So mak saya yang dulu seolah-olah dah tak ada. Sekarang ni seolah-olah orang lain. Dia berubah. Sebab dia sakit mental kan. So dia berubah. So bila saya ingat balik, dia akan seolah-olah nak ada perasaan sedih. So saya tepi benda tu, pergi mampus dengan sedih. Aku lelaki, aku tetap kena bergerak. Aku tak ada masa untuk berhenti dan sedih. Sebab sedih ni menyebabkan progres saya jadi perlahan. Progres hidup ni perlahan. Saya akan terganggu. So pergi mampus dengan sedih. Buat je. Pergi you, jaga family, pergi beli barang, pergi beli belah untuk family, beli makanan, jaga adik-adik. Macam tu. Saya tak boleh terganggu dengan sedih. So saya mampuskan sedih. Pergi mampuskan sedih. Okey. So maksudnya kadang orang salah faham. Kita lelaki ni, kita manusia, kita bukan robot. Kita ada feeling tu. Kita rasa sedih. Kita rasa sedih, rasa kecewa, rasa patah hati, rasa gembira. Cuma kita tidak membiarkan emosi tu menguasai kita, betul? Betul. Kita take control emotion tu. Ya. Betul? Betul. So cara dia, bagi saya, benda paling utama, kenapa tahu DMA boleh jadi macam ni? Because of tanggungjawab. Ya. Bila DMA rasa tanggungjawab tu lebih besar daripada apa aku rasa, so aku akan pastikan tanggungjawab always ke depan sekali. Yes. So sebenarnya bagi saya, lelaki yang ikut emosi ni lelaki yang tidak fokus kepada tanggungjawab dia. Ya. Bayangkan kalau lelaki, wanita, dia terkahwin dengan lelaki yang banyak ikut emosi, apa jadi? Contoh dia pergi kerja, okay, dia punya kawan tempat kerja minta tolong ambil stapler dengan bahasa yang kasar. Weh, botak, ambil stapler jap, lembab lah kau ni. Okay, so dia kecil hati, dia emotional. Apa akan jadi kat dia? Agak-agak dia pergi kerja tak esok? Mungkin tak pergi kerja. Yes. Dia marah bini dia balik sebab lepaskan emosi tu. Yes. Lepas tu anak dia tengah jalan-jalan, dia campak pinggan atas dekat dinding. Betul. So dia mengikuti emosi dia. Betul. So saya faham kenapa DMA selalu bagi tahu orang tentang pentingnya lelaki ni jangan jadi emotional. Betul. Kan? So kalau tak tergapung tu. Maksudnya siapa lagi nak kita harapkan dalam keluarga DMA ni? Betul. Kan, DMA salah satunya lelaki yang paling dewasa dalam keluarga. Okay, so saya yakin macam DMA ni asalnya daripada seingat saya daripada Kelantan tu. Betul. Daripada satu kawasan budaya yang penuh dengan adab, tata tertib, dibesarkan dengan agama. Saya yakin bila masuk universiti ni selalunya pelajar ni dia akan belajar dua benda. Satu, benda yang dia belajar kat universiti. Kedua, dia belajar benda-benda yang dibawa oleh kawan-kawan universiti. Okay, maksudnya benda-benda yang negatif. Kan? Saya yakin DMA biasa tengok keadaan ni. Ada yang mungkin terlibat dadah, mungkin ada yang terlibat dengan maksiat. Maksudnya benda-benda yang negatif. Okay, saya nak tanya, macam mana DMA boleh terus fokus jaga diri dan tak terjebak dengan benda-benda macam ni?
Dan saya nak tanya, ada tak benda ni berlaku? Kalau macam dadah tak ada lah. Yang ada pun mungkin vape je lah. Kalau yang paling teruk pun. Okay. Yang tu yang DMA nampak lah. Yang nampak Okay. lah. So benda-benda, maksudnya benda-benda negatif kan. So macam mana negatif. DMA boleh jaga diri supaya tak terlibat, tak jadi orang jahanam? Sebab macam ni, ada banyak kes kan, orang tu asalnya dulu dia daripada kampung, dia okey. Lepas dia masuk universiti, dulu dia tak kenal porn. Dulu dia tak kenal benda-benda ni. So bila dia datang kan, disebabkan dia muda, dia nak try. So dia try benda-benda yang tak sepatutnya. Dan dia tak fokus, matlamat dia datang situ untuk menimba ilmu, keluar jadi orang berjaya. So macam mana DMA terus fokus? Apa yang selalu main dalam mind ni untuk aku always kena fokus? Apa-apa distraction datang, apa yang selalu membuatkan DMA sentiasa fokus nak make sure habiskan belajar ni dalam keadaan andal? Saya tak boleh relate sangat sebenarnya dengan sebab dadah tak ada benda yang negatif sangat dekat Uniza. Okay. Student dia orang baik-baik je. Jinak Jinak tak ada yang lia-lia. Uniza. So tak ada yang pelik-pelik sangat kat Uniza. Okay. So maksudnya tak ada apa yang boleh merangsang jadi tak apa elok Tak ada apa yang teruk sangat. Kalau ada mungkin just berkapa ataupun video lucah tu je lah. Okay. So DMA sebab environment tu tak ada merangsang jadi negatif Tak ada sangat. Kelab pun tak ada. Hiburan biasa-biasa je kat sana. Tak ada yang teruk sangat. Okay. Okay, so mungkin kalau universiti yang di bandar tu mungkin dia lain sikit lain kan. tu lain. Mungkin dia punya budaya dia lepak kelab, parti tu lain sikit Uniza tak ada macam tu. Okay. So maksudnya lepas ni DMA plan jadi macam ni, ada orang dia punya cerita dia adalah untuk terus tinggal di negeri dia tu. Kan? Macam DMA apa plan? Disebabkan saya nak buat bisnes. Saya terfikir nak buat, bukan terfikir lah, memang nak buat bisnes. Dan bila saya datang dekat sini, saya baru sedar bahawa kat sini rupanya bagus. Saya kena tinggal kat bandar sebab saya nampak orang-orang yang hebat semua ada kat bandar. Tuan Azil Water pun ada kat bandar. So saya nampak aku kena pergi kat bandar sebab kat bandar dia banyak fasiliti, kelab boxing banyak. Kalau kat Kelantan cari boxing susah. Nak cari personal training, personal coaching susah. So saya nak tinggal di bandar sebab banyak peluang. Saya nampak banyak peluang dari segi ekonomi dan juga dari segi benda lain lah. Okay, so maksudnya kalau orang tu dia betul-betul looking forward nak live the life to the fullest, maksudnya nak explore potensi diri dia kena pergi bandar. Setuju sangat. Betul, sebab akses yang ada kat bandar ni dia lain. Macam tadi tuan cakap kan, untuk orang-orang yang katakanlah dekat negeri yang sekian-sekian, yang dengan tahap pendapatan yang agak rendah, antara hantar anak dia pergi kelas boxing dengan makan, dia akan pilih mana? Makan dulu. Baik makan. Tapi kalau dekat bandar lain, kan, dia always akan dengan duit yang dia ada ni, apa dia boleh menaik taraf, menggunakan duit dia untuk bangunkan hidup dan sebagainya. So itu different view. Jadi tak cakap orang lain salah ke apa, tak. Ni untuk siapa? Tu saya punya cadangan lah untuk orang muda. First career tu pergi bandar. Kan? Yes. Sebab kalau nak tahu kita boleh kekal jinak ke tak, duduk bandar. Dikala contoh DMA tak boleh cakap DMA seorang lelaki yang tidak akan mengikut hawa nafsu bila duduk kat Uniza, sebab semua tudung dia labuh-labuh. Betul? Cuba try tengok duduk depan pavilion ketika ada amoy melintas skirt di atas daripada peha. Kan? Waktu tu baru kita real test. Faham? Kita tak boleh cakap kita ni fighter selagi mana kita tak dapat ujian yang handal. Betul. Kan? Macam tu konsep dia. Waktu tu baru kita tahu, uish, apa yang aku cakap dulu tak semudah yang disangka sebenarnya. Okay. So mungkin saya punya perkara saya rasa dah itu je. Okay, mungkin DMA ada benda-benda. Tak apa, kita bual santai. So saya tak minat nak tanya macam apakah makanan kegemaran? Macam tu. Bosan. So far saya punya soalan merangsang kepala otak tak? Merangsang. Okay, so saya sambil-sambil itulah, kalau DMA nak tanya saya pun boleh juga. Okay. Ada orang, saya yakin lah macam DMA ni muda. Selalunya orang lebih dewasa ni akan bitter lah. Sangat-sangat betul. Okay. So
DMA rasa kenapa? Adakah apa pendapat? Ada orang cakap yang muda-muda ni tak payah sibuk bagi nasihat. Okey, apa pendapat? Sebab dia orang rasa bila semakin meningkat usia, kebijaksanaan juga semakin meningkat. Sedangkan benda tu not always the case. Ada orang walaupun dia hidup lama tapi dia orang masih tak faham bagaimana dunia berfungsi, masih tak matang. Saya punya analogi mudah, orang yang sudah belajar 10 tahun dekat universiti tidak semestinya lebih pandai compare tu orang yang baru belajar 5 tahun kat universiti. Sebab ada orang walaupun dia belajar kat 10 tahun tapi dia orang tak study sangat, cincai-cincai. Ada orang walaupun dia baru belajar 10 tahun kat universiti tapi dia orang study hard, study gila-gila. Sama dengan universiti kehidupan. Kehidupan ni bagi saya sebuah universiti. Ada orang dia fast learner walaupun baru hidup 20 lebih tapi dia fast learner. Dia lebih faham berbanding orang yang umur 30, 40. Lebih kurang macam tu lah saya punya analogi. Betul, sebab sebenarnya bagi saya okey je kalau siapa-siapa yang lagi muda untuk bagi advice, okey je. Sebab saya percaya je ni, manusia ni pemikiran dia dibentuk oleh life experience dia. Ya. Okay, dia bukan usia. Okay, contoh orang yang katakanlah usia dia usang, tapi dia tak ada buat benda-benda yang mencabar dalam hidup dia, adakah dia akan banyak experience? Kemungkinan besar dia easy life. Easy life. Tapi contoh budak yang baru umur 30 tetapi sepanjang hidup dia ni susah. Dia buat benda-benda yang outstanding, yang susah. So experience dia akan lebih banyak daripada orang yang tadi tu. Faham tak? Dia sebenarnya kena berbalik kepada macam mana orang tu melalui hidup dia. Sebab tu walaupun kita sebaya, kan? Walaupun saya dengan tuan sebaya, tapi saya nampak lebih matang. Itu nama dia matang sebelum usia. Kita sebaya tau. Betul. Betul. Kalau saya alhamdulillah, macam saya dalam secret group tu ramai je orang-orang yang lagi dewasa daripada saya, tapi dia orang boleh setuju dengan saya. Dan dia orang pun ada belajar banyak daripada saya, dan saya pun belajar banyak daripada dia orang. Sebab apa? Sebab apa yang saya lalui ni based on apa yang saya buat dalam hidup. Kan saya ketika usia saya masih 15-16, saya dah habis pusing negeri seluruh kat Malaysia. Saya dah pergi macam-macam tempat, saya dah tengok macam-macam budaya. So ketika lepas sekolah menengah, saya pergi macam-macam negara. Lepas tu saya buat macam-macam benda. Saya buat bisnes, saya jadi DJ, saya jadi barang tepi jalan, saya rugi. Ketika usia saya masih muda, saya dah rasa rugi juta-juta. Tak semua orang boleh absorb that kind of pressure. Ketika saya masih muda, saya ada staff ramai. Lepas tu corona bana, nak bayar gaji staff. Level tanggungjawab macam tu tak semua orang dapat ketika dia masih muda. Betul. Macam tu. So apa orang tu buat dengan usia dia tu yang penting. Kan? Itu okey je. Bagi saya tak kisah siapa-siapa yang muda dia rasa dia tahu something dalam hidup, bagi tahu je. Sebab kita didoktrin minda kita ni apa tahu, bahawa kalau kita cakap pasal apa kita tahu pernah buat, kita dikategorikan sebagai riak belagak. Apa pendapat DMA? Sebab tu ramai orang tak nak cakap. Sebab nanti orang cakap aku belagak pula. Contoh dalam masyarakat kita, kalau orang tu dia bawa beli kereta, orang nampak dia bawa beli kereta dan orang tanya, bawa beli kereta ke? Selalunya yang bawa beli kereta tu akan cakap apa tak? Biasa je. Faham tak? Sebab dia faham macam kena humble kot. Macam tu. Tapi sebenarnya okey je kak. Ya, alhamdulillah bawa beli kereta. Nak try ke naik? Jom lah, pusing 2-3 round. Itu kita bagi tahu, kita bukan cakap benda tu semua atas kemampuan kita, tak. Kita just mengakui bahawa kita telah berjaya buat benda tu. Itu je. Betul. Kan? Tapi orang rasa macam nanti kalau kau bagi tahu apa kau boleh, kau belagak, kau sombong. Faham? Betul. Okey, ada soalan? Ada soalan macam contoh orang tu dia baru nak buat bisnes kan. Adakah bermakna dia kena ada duit beribu-ribu duit dulu ataupun boleh dengan zero cost ke untuk buat bisnes? Okey, yang DMA faham apa? Kalau yang saya faham, kita boleh je buat bisnes berdasarkan walaupun zero cash flow, kita kena bina cash flow dulu. Maknanya boleh je. Kalau tanya saya, kalau sekarang zaman moden ni terutamanya tak semestinya ada duit modal. Zaman moden, sebab kita kena tahu zaman tradisional lain dengan zaman moden. Kan sebab tu ramai orang bagi tahu dulu-dulu nak berniaga kena ada modal. Dan waktu itu
waktu tu teknologi tak macam hari ni, internet tak macam hari ni. Dulu mana ada program-program agent ke, affiliate ke, orang ajar buat bisnes ke, tak ada. Tapi hari ni dah ada. Jadi pemahaman nak berniaga ni kena pakai modal, duit modal, okay, itu mungkin pemahaman dulu yang sesuai untuk dulu. Sekarang not necessary. Maksudnya ada duit modal boleh, tak ada pun boleh. Okay, maksudnya start macam saya cakap, modal kita yang paling besar ramai orang tak perasan adalah diri kita. Kan, start dengan diri kita. Macam saya start macam tu. Start ambil barang, jual tepi jalan. Convince orang untuk ambil barang dulu. Kadang hari tu video saya satu viral. Saya cakap, kau nak start business. Ramai orang kalau nak buat bisnes makanan, apa dia akan buat? Dia akan buat sendiri. Oh, beli beras. Dah dia kena buat. Tujuan dia nak berniaga sebab apa? Duit. Nak cari duit. Sekarang ni dia nak beli barang, kena pakai duit. Duit tak ada. Itu tujuan dia buat bisnes. Mana nak cari duit? Sebab tu ramai orang tak boleh start. Dalam video tu saya bagi tahu. Contoh kalau kau nak jual nasi lemak, bukan kau tak semestinya kau kena pergi potong daun pisang, masak nasi, letak daun pandan, buat sambal tumis. Tak semestinya kau kena buat. Cuba fikir besar sikit. Kau pergi mana-mana makcik yang berniaga tepi jalan, deal, sebab kau nak berniaga nasi lemak, bukan kau nak buat nasi lemak. Betul. Kan, kau nak jual nasi lemak, nak create cash flow. So apa kau boleh buat? Pergi mana-mana makcik yang berniaga tepi jalan, deal dengan dia, makcik, saya ni terang bagi tahu saya nak berniaga nasi lemak. Saya ni sebab kenapa saya nak berniaga nasi lemak? Bukan sebab saya minat, bukan sebab saya suka nasi lemak, sebab saya tak ada duit. Okey? Tapi takkan saya nak minta makcik duit. Boleh tak macam ni makcik? Ini IC saya. Makcik tolong buat saya 20 bungkus nasi lemak lauk ayam. Okey, berapa harga satu? 20 bungkus. Katakan makcik kata RM5. Okey. Saya akan bayar makcik RM5 satu bungkus. Itu harga makcik tu. Bila dia bagi tahu harga RM5, dia ada untung tak? Ada. Dia dah ada untung dia dah. So kita ambil, maksudnya RM5 tu adalah harga modal kita. Tapi makcik, saya tak ada duit nak bagi. Boleh tak saya ambil dulu 20 ni, makcik pegang IC saya. Kalau takut saya lari ke apa. Saya bawa ni pergi jumpa orang tepi jalan, saya jual, dapat duit jualan, saya bagi balik duit makcik. Dan deal tak makcik? Okay, makcik tu kata, tak boleh. So apa dia kena buat? Takkan dia menangis. Cari makcik lain sampai jumpa. Ya. Okay, cari ni kena cari ni bila stop. Ramai orang silap dia cari tak jumpa, dia stop. Tak boleh, cari sampai jumpa. Jumpa baru berhenti. Okay, katalah makcik yang ke-36 baru dapat. Ambil, jual barang tepi jalan. Okay, dia ambil barang RM5. So dia berniaga, nak untung betul? Takkan nak jual RM5 kak? Dia boleh jual RM10. Kan, ada ke orang nak beli? Nampak? Sebelum dia jual, dia dah negatif. Betul. Kalau kita jumpa orang, contoh orang tu datang kat kita, orang tu datang beli nasi lemak, harga dia RM5. Tapi bang, hari ni saya datang kat abang. Abang tak payah bergerak apa, nasi sampai depan bibir abang. Sebab tu harga dia RM10. Lagi RM5 ni adalah kederat saya bang. Faham tak? So abang bayar saya punya servis. So tu kita punya business. So dia beli satu bungkus RM10. Sekarang kita ada untung RM5 tak? Pergi jumpa makcik tadi balik, bayar duit dia, kita dah start berniaga nasi lemak. Faham? Betul. So kalau nak tunggu ambil daun pisang apa semua, bila nak start? Takkan start. Macam tu cara fikir sebenarnya berniaga tanpa modal lah. Ada 1001 cara sebenarnya. Tapi saya ada satu teori. Kalau orang tu benda seringan macam tu pun dia tak boleh fikir, kan, cadangan saya, dia tak payah buat. Tak payah berniaga. Tak sesuai. Lagi-lagi zaman moden ni hyper kompetitif. Apa maksud dia? Okay, katakanlah dalam dunia buat konten kan. Setiap hari ada content creator baru. Yes. Tapi bila kita masuk nak jadi konten ni, cara kita adalah dengan jadi biasa-biasa. Macam mana kita nak win game ni? Macam DMA. Apa ni Hello Kitty lah apa kan. Contoh ada benda-benda macam tu. Apa mindset Hello Kitty Cuba kalau orang tu kata, tahukah anda 3 perkara. Oh nak dengar ke? Tapi tak nak. Kau ni ada mindset Hello Kitty. Hello Kitty punya mindset pun ada ke? Baru dia nak dengar. Nampak? Contoh. So dia kena datang in a different way. Yes. Tapi different way tu saya galakkan orang benda-benda positif lah. Positif. Jangan buat benda-benda yang negatif. Sebab berapa lama kita boleh tahan? Sebab manusia ni fitrah dia adalah positif. Kan? Itu fitrah manusia. Sebab tu sesiapa yang buat benda negatif, hidup dia akan rasa tak tenang here and there. Sebab dia telah melawan fitrah. Manusia asalnya fitrahnya adalah baik. Okey? Ada soalan? Ada lagi. Macam niaga. Boleh. Oh, no.
Okey, ada soalan? Ni Bel ada nak tanya. Duduk situ je, jangan pergi. Ada mungkin nak tanya? Ada soalan. Nak tanya pandangan Tuan Azria. Apa pandangan Tuan tentang program motivasi? Sebab saya benci motivasi personally. Okay. Contohnya motivasi macam ni, dia pergi ke sekolah, ada motivator, dia tutup lampu, dia kumpul budak-budak dalam satu dewan. Semua Menangis. tutup mata. Okey, bayangkan adik-adik balik sekolah, ada banyak selipar dekat tangga, lepas tu rupanya mak awak mati kena langgar lori. Boom, kena langgar lori. Lepas tu semua menangis. Bagi saya benda tu emotional. Lepas habis program motivasi tu, budak-budak tu jadi setan balik. Jadi jahat balik. So apa pandangan Tuan tentang motivasi yang macam ni? Sebenarnya benda ni datang daripada barat. Dia dicipta oleh orang macam saya, iaitu usahawan. Okey, dia panggil meniaga ni adalah menyelesaikan masalah orang. Dia panggil demand and supply. Disebabkan ada banyak demand kat luar sana yang orang semakin lemah semangat. Jadi orang-orang yang nampak ini adalah peluang, boleh buat program-program tutup. Bukan banyak modal tutup lampu. Bukan buka lagi lampu banyak. Kalau okey, kita nak berniaga ni, lampu lagi banyak kos. Ini lagi kurang kos, tutup lampu. Betul? Okey, so nombor satu dia adalah bisnes. Kan? Sebenarnya dia tujuan banyak benda dalam dunia ni yang mana-mana terlibat dengan solve problem, ada bisnes di situ. Kan? Contoh universiti, hospital, breakfast. Semua tu adalah kerja orang macam saya. Untuk menggalakkan orang bangun pagi, kamu kena sarapan. Belilah sarapan saya. Sebab nak buat bisnes sebenarnya konsep makan ni, kita kena makan sebelum kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan bangun-bangun tidur cari makan melantak dulu, kan? Betul. Okay. So bagi saya, dia motivation ni dia ada dua, satu internal, satu external. Yang dia orang buat tu adalah external motivation. Kan? Dia lebih kepada dia nak bagi nak rangsang orang tu supaya sedih, supaya orang tu ingat mak bapak dia, supaya dia bekerja keras, kan? Orang tu sebenarnya daripada awal dia sendiri kena tahu dia bertanggungjawab terhadap diri dia dengan mak bapak dia dulu. Orang tu kena diberi pendedahan, sebab saya yakin ramai orang dia tak tahu. Dia tak tahu. Contoh, berapa banyak kat dalam Malaysia ni, okey, orang cerita tentang lelaki. Tak ramai. Tak ada rancangan pun. Mana ada rancangan lelaki hari esok? Wanita hari ini. Betul. Tak ada kan? So sebenarnya kita kena start bukan dengan motivation, kena start dengan education. Educate orang as a man, apa kau punya tanggungjawab. Kan? Contoh hari ni ramai parents, dia tak boleh nak bagi tahu anak dia sebab dia pun tak ada apa dalam kepala dia. Tak ada experience, tak buat benda-benda yang mencabar, tak explore the world. So what do you expect? Apa nak cakap ke anak dia yang tengah remaja ni? Takkan cakap, okey kau baju masuk alam, tali pinggang sampai pusat, pergi sekolah, balik sekolah, itu je. Kan? Tapi kalau orang tu banyak experience, bayangkanlah DMA buat macam-macam, datang sini, datang interview, pergi sini, tengok orang tu, jumpa ni, jumpa Aziz Walter, jumpa geng. Banyak experience tak? Banyak. So tuan lalui hidup ni selama berpuluh tahun. By the time anak tuan umur 18, ada banyak tak tuan nak cerita kat dia? Banyak. Kan? Betul. So beza tak? Sebab tu betul tak saya cakap lelaki dia kena ada banyak life experience. So sebenarnya semua orang back on the motivation ni, dia kena start dengan parents dia dulu. Kan? Tapi kita tak boleh ubah yang dulu-dulu punya. Yang sekarang ni, semua orang tengok sekarang ni, semua orang kena jadi handal. Tujuan dia untuk dia punya 7 keturunan. Dan apa dia buat dalam hidup ni, dia kena jadi yang terbaik, handal, live the life to the fullest, keluar daripada program yang membuatkan kepala otak kita limit. Okay, contoh kau kena ada satu kerjaya sahaja, satu sumber pendapatan, duduk satu tempat sampai umur 35 tahun. Kau hanya boleh bersara umur 60 sahaja. Obey. Faham tak? Yes. Sebenarnya kita kena beritahu orang, okay guys, selain daripada bersara umur 60, korang juga boleh bersara bila-bila masa. Nampak tak? Orang ada pilihan tak? Sebab dia orang tak tahu. So, selain kau ada sumber pendapatan dengan sekarang ni, korang juga boleh ada macam-macam sumber pendapatan. Selain daripada ada income dalam ringgit Malaysia, korang juga boleh ada income dalam USD. Selain daripada boleh handal dalam bidang akademik, kerja korporat, korang juga boleh menjadi atlet yang handal. Korang juga boleh ada badan yang fit. Faham? So kita programkan dia orang ni semua dengan benda-benda limit. Naratif dia kat satu je. Kenapa? Itu jadi sebenarnya back on education. So bila kita settle education semua orang ni, apa role masing-masing ni, dah tak ada isu pasal motivation sebenarnya. Okay, dia bila orang tu dia tahu role dia, dan automatic dia akan bina satu rutin which is disiplin, yang mana dalam apa juga keadaan dia tak perlu kawan lain bagi semangat pun. Dia boleh push diri dia untuk laksanakan apa yang dia kena buat every single day. Betul. So itu sebenarnya solution. So dia orang yang buat program ni meniaga je.
Tak salah. Tak, isu dia kita nak beritahu orang bukan salah. Betul. Kita jangan cakap buat apa kau buat benda ni, tak, orang tu berniaga. Cuma kalau aku jual nasi lemak, aku beritahu kau buat apa jual nasi lemak, orang boleh buat sini kat rumah. Marah tak orang tu? Marah. Tak, isu dia bukan tak boleh buat ke tak. Isu dia semua orang kena ada self-educate. Kan, dia kena tahu why should I? Kenapa aku kena buat benda ni? Kenapa kena buat benda ni? Macam mana? Sebab kita manusia daripada kecil kan, dia orang just follow apa yang diberitahu. Betul. Tak pernah seorang pun mempertikaikan apa yang dia diberitahu. Tak berani. Contoh, daripada kecil kita dididik dengan jimat dengan simpan duit. Okey? Dalam keadaan kita tidak diberitahu bagaimanakah duit kertas berfungsi. Kan? Kesian tak orang? Kesian Dengan inflation, cost of living meningkat, dia tak faham kenapa hidup aku keras. Sebab kalau semua orang faham macam mana duit kertas berfungsi, duit yang dia ada ni nilai dia semakin susut, nescaya ramai orang akan setuju bahawa hidup ni memang keras. Okay? Kadang ada orang cakap hidup ni tak keras pun. Betul. Ada orang kata macam tu. Ada. Sebab dia tak realistik dengan hidup. Ya. Dia kena tahu duit RM50 yang dia ada hari ni 10 tahun daripada sekarang nilai dia tak sama. Contoh katalah umur dia 30. Okey. Contoh macam tadi tuan cakap apa? Konsep apa? Kerjaya apa? Security kan? Insecure. Macam mana tadi? Tak, bukan. Kerjaya yang secure. Parents selalu suruh cari kerjaya yang secure. Betul tak? Kerja kerajaan, berhenti ada pencen, so secure. Kalau masuk hospital, government tanggung. So benda tu secure. Kalau buat bisnes, kalau lingkup lah. So betul ke? Okay, sebenarnya kalau orang tu dia faham tentang ekonomi duit kertas ni, dia akan faham bahawa tak ada benda yang secure. Sebab sistem duit itu sendiri tak secure. Boleh dimanipulasi, nilai dia boleh berubah-ubah. Secure ke? Tak secure. Lepas tu sepatutnya ketika corona bandar datang, ramai orang dia sedar betapa tak ada pun benda yang secure sebenarnya. Kan, sepatutnya manusia tak boleh ambil mindset secure ni. Dia kena ada mindset always be prepared. Kena sentiasa bersedia setiap penjuru hidup dia. Imagine kalau orang tu dia umur dia 30 sekarang. 30 tahun daripada sekarang dia akan pencen. Okay? Dan selalunya pencen macam arwah ayah kan, lebih kurang gaji last akhir dia akan dapat. Dia kira based on, okay, betul tak kalau tuan tengok, okay, arwah ayah dah meninggal, betul? Okay, ni kita nak belajar je tau. Okay, dia orang buat decision 30-40 tahun lepas. Tapi hari ni dengan duit yang ada cukup ke? Tak. Sebab cost of living ni dia meningkat. So itu masalah dia. Kalau ramai orang buat decision hari ni based on keadaan kewangan dia 30 tahun daripada sekarang, dia lupa nak kira satu benda. Inflasi. So kalau dia faham tentang inflasi, jadi 30 tahun ni agak-agak dia akan maintain untuk mengharapkan gaji kerja je ke? Tak. Always dia akan belajar macam-macam skill untuk buat duit, macam nak manage duit, macam nak apa maksud duit, macam nak invest duit, macam nak make more money. Lainlah pemahaman dia uruskan hidup. Isu dia bukan jangan kerja ke berniaga, bukan. Isu dia untuk dia faham bagaimana dunia ini bergerak. Faham? Okay. Ya ni soalan. Kita bawa start panas ni. Terapung ni. Berdiri tu je. DMA satu sambil tu. DMA pernah merasai cinta? Jatuh cinta pernah. Jatuh cinta pernah? Okey. Lepas tu macam mana rasa dia? Nyilu ke apa? Kalau zaman semasa tingkatan 4-5 tu zaman bocah, zaman budak-budak. So masa tu pernah jadi sad boy lah. Pernah sedih sebab perempuan. Tapi sekarang tak ada. Okey. So maksudnya seseorang tu, tuan dah jadi tak sedih tu apabila usia semakin meningkat lah, betul? Ya. Yeah. Tapi kalau waktu tu ada orang dewasa bagi tahu, mungkin tuan tak macam tu. Betul? Mungkin lebih cepatlah counter tu. Jadi sebab tu tuan bagi tahu budak-budak sekarang yang jadi sad boy. Betul, yang jadi sad boy. Saya panggil SBB. Sad boy, boy bana. Yes. Okay. Tak selalunya yang menangis ni lelaki lah. Sebab tu it's a hard to be a man. Memang hard jadi lelaki ni, memang keras hidup dia sebab okay, kenapa tahu? Kalau kita tengok dalam masyarakat kita, sebenarnya memang macam tu fitrah. Apa-apa dalam hidup ni kita always kena utamakan wanita. Sebab memang fitrah macam tu. Sebab lelaki
diberikan kekuatan dari segi fizikal, banyak kelebihan lelaki dari segi fizikal dia tu. Betul. Jadi wanita dilindungi. Apa-apa tengok tu naik bas logo wanita. Ada tengok lah ni lelaki. tak ada. Macam tu. Okey, kalau nampak budak ni rambut belah tengah, pakai spek, bagi dia duduk dulu. Tak ada. Atau nampak lelaki botak, bagi dia duduk. Tak ada. Semua berkenaan dengan wanita. Betul? Wanita dan kanak-kanak. Yes. So bayangkan katakanlah orang tu, budak tu, lelaki tu, dia sangat sayangkan Shasha ni, girlfriend dia. Apa Aina kan? Dia selalu cakap Aina kan? Aina. Kan Aina. Dia sangat sayangkan Aina. Terlalu sayang. Tapi Aina pula always ada banyak choice sebab dia perempuan. Yeah. Kan contoh dia tengok walaupun lelaki ni sayang aku, tapi tengok macam career dia tak berapa ni lah. Tak berapa okey lah kan. Takut nanti aku ada anak-anak tak terjamin pula hidup apa semua. Walaupun dia ni baik apa semua. Lepas tu Aina akan bagi alasan apa kat dia. Dia kata DMA, saya rasa sampai sini je hubungan kita sebab awak terlalu baik untuk saya. Okay? So habis lah. Betul. Jadi apa jadi kat DMA? DMA nak kena cari wanita lain yang mana wanita lain always nak lelaki yang Lebih hebat. okay. Yes. Betul. Faham tak? Contoh kalau DMA wanita, DMA nak ke kahwin dengan lelaki yang tak hebat? Tak nak. Betul tak? Macam tu konsep dia. Jadi sebab tu semua lelaki kerja dia apa tahu? Kena develop diri dia. Be Dia kena the best. handal setiap penjuru. Ya. Jadi bila dia handal semua benda, dia tak payah chase. Dengan attract. Yes, dia attract. Ramai orang kenapa dia chase? Sebab apa tahu? Sebab dia tak ada apa-apa untuk dia banggakan. Tak ada apa perjuangan yang dia boleh bangga. Jadi the only strategi yang dia ada adalah kena chase. Hai wak petu dah kangku. Apa? Tak tahu lah bahasa korang macam mana. Kan? Di sana sekarang kalau yang first move tu macam mana? Wanita takut first move? Perempuan yang tak buat first move lah. Maknanya sebab dia takut. So bagi saya perempuan yang tak boleh buat first move ni lemah ha. First move sebab maksudnya wanita ni bagi tahu lelaki tu dia suka. Ya. Oh. Itu dalam kamus asmara bana. Okey. Maksudnya kalau dia tak nak bagi tahu lelaki tu dia suka, so dia rugilah. Kalau dia jumpa lelaki yang baik, yang soleh, tapi dia takut nak bagi tahu, so rugilah bagi pihak dia. Itu je lah. So dia kena bagi tahu straight to the point dia. Straight to the point. Kalau dia nak. Okey. Lelaki pula setahu saya lelaki pun makin ramai yang tak berani nak bagi tahu wanita perasaan dia. Tu lelaki lagi teruk ah. Kan? Lelaki patutnya boleh lah ada keberanian buat. Tu gentleman kan dia kata Aina seperti mana langit dan bintang dan bulan. Contoh lah kan. Contoh. Tapi dah tak ada macam tu. Kurang lah. Kurang, ramai takut. Sebab tu saya kata buat crush ni bocah. Crush ni satu. Crush tu macam mana pula? Crush ni macam ni. Crush dia ada dua maksud. Kalau maksud asli crush ni maknanya perasaan suka ke orang. Contoh saya suka orang tu maknanya saya ada crush kat dia. Tapi dalam masyarakat Melayu kita, crush ni bermaksud kita suka orang tu tapi kita pendam, tak bagi tahu. Senyap. Imagine nak ke awet tu kita senyap gini. Dia tak tahu. Last sekali 5 tahun ada orang bodoh tak bodoh 5 tahun simpan perasaan. Last sekali perempuan tu confirm akan ambil orang lain. Sebab dia tak bagi tahu, dia pengecut. Lepas tu dia jadi sad boy, SBB. Okey, tu yang dia pegangkan rambut tu. Pakai tindik kan, nak tunjuk kat perempuan tu lah. Tapi saya rasa orang sebenarnya attitude tu dia bukan dibentuk oleh kaedah dia dengan wanita je. Semua benda dalam hidup. Dia akan bring the same attitude. Contoh, dia sebenarnya nak benda-benda tu. Dia nak beli benda tu tapi tak apa lah. Tak apa, malu. Tak apa lah beli, tak payah beli lah. Aku nak a better life lah tapi tak apa lah. Dia macam tu. Dia lebih kepada kecundang sebelum try. Kan? Dia sama attitude. Sebenarnya attitude loser tu. Betul. Dia loser. Sebab itulah, sebab dia tak train fizikal dia, tak jaga makan, dia tak ada rutin. Sebenarnya semua ada rutin. Cuma beza dia rutin tu membuatkan hidup kita jadi better ke jadi jahanam, tu je. Semua ada rutin. Mustahil orang tu dia tak ada rutin. Sebenarnya dia setiap hari dia dah ada disiplin dah. Contoh bayangkan untuk orang tu consume porn. Kalau dia tak ada disiplin dia boleh buat tak? Dia kena berdisiplin dalam menonton video porn. Betul. Bayangkan, tu saya cakap semua dia ada disiplin sebenarnya. Cuma ke arah mana? Kalau saya tak ada disiplin dah, kepala otak kau. Cuba kau tengok balik benda-benda yang tak elok kau buat. Macam mana kau boleh berkonsisten buat benda tu? Saya tak boleh konsisten, kepala otak kau. Berapa lama kau consume tengok media sosial setiap hari? 8 jam setiap hari konsisten.
Main video game. Awak ada main video game? Kawan-kawan ada main? Kawan-kawan ada. Berapa lama dia orang main lah standard? Kalau student lah standard average. Kalau game Mobile Legend 4 tahun 5 tahun untuk capai satu title master lah. Main 4 tahun? Ya. Tak, sehari berapa lama? Apa? Sehari berapa lama selalu dia orang ni? Sehari kalau saya punya pandangan mungkin at least 4 jam. 4 jam satu hari 3 jam kot kalau tu. Okey, itulah sebenarnya tu saya cakap. Kalau dia tak disiplin, dia boleh buat tak 4 jam dia tu? Dia tak boleh buat. Dia tak boleh. So dia dah ada disiplin lah. Okey, itu saya nak tak. Jadi lepas dia orang main 4 jam sampai 4-5 tahun jadi legend apa semua tu, apa jadi kat hidup dia? Apa benefit dia? In terms of apa? Most people tak buat duit pun, so tak ada benefit lah. Oh, tapi macam tu je lah. Kecuali dia pandai convert kepada duit. Tapi most people dia main just for fun. Okay, so yang buat duit sikit je lah. Sikit lah, minority. So rugi lah sebenarnya. Ramai itulah saya sebenarnya ramai orang dia gunakan masa dia tu bukan ke arah membangunkan hidup dia. Tuan rasa sebab diorang tak ada exposure cara menggunakan masa ke macam mana? Saya tak boleh fikir. Tak habis fikir. Macam mana dia berjadi macam tu? Macam mana? Contoh kadang-kadang saya jumpa orang kan cakap tengah buat apa? Dia kata tak ada buat apa. Macam mana tak ada buat apa? Betul. Punyalah banyak benda dalam hidup ni. Macam mana tak boleh? Macam mana kau buat tak boleh buat apa-apa? Betul tak? Betul. Contoh at least katalah dulu betul lah kalau orang tu nak dapat ilmu ni ada banyak cara. Dulu cara membaca, sekarang dah zaman moden. Mendengar boleh, menonton boleh, betul tak? Betul. Kan? So, ada audio book lah apa benda. So sebenarnya contoh kalau kita contoh kalau tengah driving orang yang rasa masa dia penting, dia drive sambil dia dengar sesuatu yang boleh benefit kepada otak dia. Betul tak? Betul. Tapi kalau orang tu dia rasa bawa kereta 1 jam ni adalah tak ada apa-apa untuk dia, so dia akan dengar lagu yang tak apa-apa, dia sonok-sonok seseorang apa semua. Itu je. Kan? Rugi. Dia tak tahu ke? Tak boleh fikir, tak boleh brain. Macam mana dia? Saya rasa orang tak tahu lah. Saya selalu suka sangka baik dengan orang. Saya rasa ramai orang tak tahu. Sebab ada orang yang lebih dewasa daripada dia orang tak nak bagi tahu. Dan rasa semua orang tahu. So sebab tu budaya bagi tahu, ingatkan ni penting dalam masyarakat. Dia tak boleh tinggal. Dia kena ada orang bagi tahu. Mengingati, kena bagi tahu. Contoh hari ni berapa ramai contoh untuk orang yang masih ada parents kan. Berapa ramai parents yang bagi tahu ataupun kebanyakannya yang duduk baca surat khabar dan yang siampau, spek dia sampai hidung tau. Pernah tengok tak? Spek dekat hidung, baca jauh sikit, tak cakap apa-apa pun. Tak bagi tahu pun anak dia menawan ni, tak bagi tahu pun. Okey. Ketika kau sudah besar masuk dunia kejaya ni macam ni. Dia adalah exchange of value. Kalau kau nak dapat banyak income, kau kena always naikkan skill kau. Supaya kau boleh exchange, kau boleh dagangkan kau punya skill tu, in return kau dapat duit. Berapa ramai orang bagi tahu? Tak tahu. The only yang diorang tahu ialah kena kerja lama dapat sampai 300 tahun baru gaji naik. Lepas tu dia stres kenapa ni apa semua. Diorang tak tahu. Tak ada orang bagi tahu. Tak ada orang ajar. Boleh bagi tahu dia orang tak? Boleh. Bagi tahu dia orang yang muda-muda tu. Dia orang mesti tengah belajar kan. Bagi tahu dia orang konsep ni macam mana, kerjaya ni macam mana. Tuan cakap je okey saya jumpa Aziz Walter, macam ni. Kena buat macam ni. Boleh. Kan? Contoh kalau benda tu tuan belum lalui, tuan boleh leverage orang yang ada pengalaman. Okey, ada soalan lagi? Berapa minit lagi? Boleh lagi tuan, bidas lagi. Minum air. Minum. Air. Bancuh daripada minum kopi ni. Satu lagi. Ada orang macam kita nak rancang keuangan kita. Ada orang dia bagi formula kita ni kena bagi 50% untuk keperluan, 40% for investment and 10% for kebocoran lah, macam hiburan dan sebagainya. Dan saya rasa benda ni macam budak nerd pula. Ada kira-kira ada. So macam betul ke benda tu? Okay. Dia sebenarnya kita tak boleh cakap salah. Okay. Tapi bagi saya benda tu very subjektif. Kan contoh isu kehendak dengan keperluan setiap orang pun dia very subjektif. Contoh ada seorang budak nama dia Rasid. Rasid ni dia setiap hari kena hantar mak ayah dia pergi hospital. Okay, sebab dialisis ke, sebab check up ke kena. So untuk Rasid ada kereta, satu keperluan ke kehendak? Keperluan. Keperluan. Manakala Zubaidi
Dia tak ada apa-apa, mak bapak dia ada kereta. Kan, dia boleh pergi mana-mana naik kereta mak bapak dia, tapi dia tetap beli kereta baru. So itu kehendak ke keperluan? Kehendak. So untuk kata kereta jangan beli, tak payah beli ni, untuk semua orang tak sesuai. Betul. So orang tu kena subjektif. Sama macam tadi kaedah 30-40. Orang yang buat formula tu, dia siapa? Siapa? Cuba tuan teka. Dia usahawan. Macam saya. Oh. Ramai orang dia tak tahu macam nak kira. Dia keluarkan satu formula. Dengan cara dia dapat duit. Solve problem kan? Tapi orang tu dia kena fikirlah, benda ni okey tak untuk aku? Ataupun rumit tak? Simple je. Lepas daripada sekolah, kita sebenarnya dah tak ada apa-apa formula dah. Sebab kita semua tak sama. Tapi bila orang lepas daripada sekolah, dia follow the same method dekat sekolah dan universiti. Bila jadi dewasa ni kena ada formula bla 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 bla. Jadi rumit hidup dia. Ramai tak tanya DNA soalan yang menampakkan dia orang ni ada uncertainty. Ramai tak? Contoh nak buat isu, bang, ini ke ini? Ramai tak tanya tu? Tak ramai rasanya. Tak ramai. Maksudnya tak ada apa-apa dia, bang, yang ni ke yang ini ya? Sebab kalau viewer saya dia orang muda kan, dia orang tak tanya sangat pasal nak buat bisnes ke. Tak maksudnya kerjaya ke, nak pilih course ke, ada? Tak ada. Banyak pasal asmara bana, pasal percintaan. Dia ni macam ni, berapa umur dia punya ni? 18 tau. Kepala 18. takut tengah megah tu. Itu yang mau buat tu. Tak, okey, lagi satu awak kena bagi tahu dia orang. Okey, lelaki ni dia memang ada energi. Ya. Dia lain energi dia dengan wanita. Okey. Tengok bila energi dia ni banyak ditujahkan kepada benda-benda yang bersifat emosi, percintaan, so apa akan jadi? Tu yang dia akan jadi hilang fokus kat banyak tempat lain. Kan? So kena ajar dia orang ni divert dia punya energi. Contoh kalau kau